Kemudian bangun daripada sujud. Bangun daripada sujud, berpaut di lantai dengan tangan juga adalah sunnah. Maksud bila kita bangun daripada sujud, tangan kita letak di lantai, lepas tu baru kita bangun. Itu juga sabit daripada Nabi SAW. So kita bangun daripada sujud kan? Kita sujud. Bila kita bangun daripada sujud, bangun, kita apa? Duduk. Dipanggil apa duduk ni? Duduk istirahah. Duduk rehat sekejap. Duduk ni sunat bila nak bangun daripada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Sebab kita tak ada, rakaat kedua ada tasyahud. Itu bukan duduk istirahah, itu duduk tasyahud. Sekarang tak ada tasyahud. Maksudnya bangun daripada rakaat pertama, bangun daripada rakaat ketiga. So kita disunatkan duduk istirahah. Sabit daripada Nabi, Nabi duduk istirahah. Ini berdasarkan hadis yang sahih dan inilah pendapat mazhab Syafi'i dan juga Hanbali. Ini yang sahih. Sebagai ulama kata tak ada duduk istirahah, tapi sunnah duduk istirahah. So kita duduk sekejap, seketika, sehingga semua tulang mengambil tempat. Kemudian kita berpaut di lantai dan bangun. Okey? Baik. Berpaut di lantai itu, tangan yang berpaut tu nak genggam ke, nak letak macam biasa ke, macam mana? Ada hadis kata genggam, ajan. Genggam. So kita letak tangan tu, kita bangkit dalam keadaan kita menggenggam tangan. Tapi hadis tu tak sahih. Jadi saya katakan, nak genggam boleh, nak lepaskan pun boleh, berpaut pada bumi. Supaya kita tak jatuh. Kan kita nak bangun ni, takut-takut kita tak stabil, tak guna tangan, takut jatuh. Tapi ini hanya sunnah. Ada orang dia tak berpaut pada lantai kan? Dia terus bangun. Dia tak pakai lantai, dia tak pakai tangan kan? Dia terus bangun, dia kuatlah tu. Tak apalah, tapi takut jatuh. Takut jatuh terbaring. Okey. Kemudian kata penulis, wa ya'tamidu ala yadayhi 'ala al-ard. Maka hendaklah dia berpaut pada tangannya yang berada di atas lantai. Kerana dalam sahih, iaitu Bukhari daripada Abi Qilabah, katanya, telah datang kepada kami Malik bin Huwairith, sahabat Nabi. Fasalla bina fi masjidina hadha. Dan dia salat di masjid kami ini. Faqala inni la usalli bikum wa ma uridu salah lakinni urid an uriyakum kaifa raaitu Rasulullah SAW yusalli. Dia kata, aku akan tunjuk kepada kamu, aku jadi imam kepada kamu. Hari ini aku akan jadi imam. Bukan sebab aku tergila-gila sangat nak jadi imam, tapi aku nak tunjuk kepada kamu macam mana cara Nabi solat yang aku sendiri tengok. Maka dia kata, Ayub kata, anak murid Abu Qilabah kata, faqultu li Abi Qilabah kaifa kanat salatuhu. Anak murid Abu Qilabah cerita ke anak murid yang dia tengok Malik bin Huwairith solat. Ayub ni anak murid Abu Qilabah. Ayub yang dengar dia kata, macam mana solat dia? Macam mana solat tok guru hang tu? Tolong tunjuk. Kemudian kata Abu Qilabah, misla salati syaikhina hadha, seperti solat syekh kita ini, iaitu Amr bin Salamah, yang mana Ayub kata, wa kana dhalika syekh yutimmu takbir, yang mana syekh ini menyempurnakan takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati as-saniyah jalas. Ni saya kata duduk istirahat tadi. Bila bangun daripada sujud yang kedua, bagi rakaat pertama dan ketiga, bangun daripada, angkat kepala daripada sujud yang kedua, dia duduk seketika, kemudian dia berpaut pada bumi, kemudian dia bangun. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Adapun duduk ataupun menggenggam tangan, dia kata fala yasbun an Rasulillah, tidak sabit, hadisnya dhaif. Tapi Syekh Albani kata hadisnya hasan. Menjadi perbalahanlah, polemik, orang duk kritik Albani. Saya tengok dalam isu ni, tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni ada kebaikan dan ada kesilapan. Betul? Kita berinteraksi dengan insan hendaklah bergantung kepada penilaian yang adil. Tuan-tuan, kita ada silap tak? Ada. Kita suka tak kalau kita silap satu dua perkara, orang tolak kita semua sekali? Orang kata tak boleh pakai ni, tengok silap.
kita tak silap ke? Kalau betul Albani silap dalam beberapa perkara, tapi sisi yang betul dia, kita boleh ambil. Kenapa kita nak zalim kat orang? Saya sendiri banyak benda yang saya tak setuju dengan Albani ni. Tapi bukanlah kena tolak semua dan bukan kena terima semua. Imam Syafi'i pun bagi kita ada beberapa penilaian dia yang kurang tepat dengan kita membaca penilaian ulama yang lain. Kan? Jadi, tak tolak Imam Syafi'i semua. Kita kata dalam isu ni nampak Imam Syafi'i macam kurang tepat sikit lah. Maka sebab itu kita kena adil dengan penilaian insan. Albani disahihkan. Sampailah berita kat saya. Ada seorang ustaz ni dia mengajar solat. Dia ni anti dengan Albani sikit. Lepas tu dia kata, tuan-tuan bangun jangan nak genggam-genggam tangan. Ingat apa? Nak berak lah. So, perkataan ni bukan perkataan orang yang menuntut ilmu. Kita tak setuju dengan orang. Kita jangan duk tuduh orang. Jangan duk kutuk orang lebih pada had. Kita penuntut ilmu. Saya nak sampaikan pesanan yang saya selalu sampaikan pada orang yang dengar kuliah saya. Ada satu hari, hadis Bukhari. Ada satu hari, Ibnu Abbas dengan anak muridnya Ikrimah salat berjemaah di Mekah. Imam yang menjadi imam kepada mereka berdua pada ketika itu, bila nak berubah rukun, dia membaca takbir dengan kuat. Allahu Akbar. Takbir intiqal dipanggil. Takbir berubah rukun. Kan kita bila nak rukuk, imam baca Allahu Akbar. Kita pun tahulah imam rukuk. Zaman tu, pendapat yang kata sunat membacakan takbir kuat tu mazhab yang tak berapa nak majoritinya tak baca kuat. Makmum tengok imam bergerak, makmum pun bergerak. Sebab mungkin zaman tu makmum tak apa nak ramai, dia boleh nampak gerakan imam. Kalau sekarang ni Masjidil Haram buat macam tu, memang makmum susah lah. Macam mana nak tahu imam bergerak ke tak bergerak kan? Dan lepas solat, imam tu baca kuat takbir. Lepas solat, Ikrimah kata apa? Ahmaq. Imam tu ni bodoh nampaknya. Pasal apa? Dia kata bodoh. Dia tu kata bodoh sebab apa? Dia kata imam ni bodoh. Ada pergi baca takbir kuat-kuat. Slow-slow sudahlah. Sebab itu mazhab yang masyhur zaman tu. Ibnu Abbas sound terus. Ibnu Abbas kata, sunnatu Abil Qasim. Yang kau kata bodoh itulah sunnah. Yang kau kata bodoh itulah sunnah Nabi. Sebab tu kadang-kadang orang beza dengan kita jangan bodoh ke orang. Takut kena kat Nabi. Kita nak tembak orang yang kita benci. Tiba-tiba dia baca hadis Nabi. Semalam berlaku kat saya. Saya ni page saya ada beberapa orang admin. Saya buat sendiri, saya tak larat. Kita banyak kerja. Jadi adalah beberapa sahabat saya kata, nak jadi admin tak? Yang ada kemampuan boleh menulis apa semua. Jadi bila dia tulis tu saya baca dan saya betulkan. Kalau tulisan dia bagus, saya approve lah. Tapi saya kata, mana-mana yang you tulis, letak admin di bawah. Jangan letak nama saya. Bukan saya tulis, admin lah. Tapi tak semua admin yang berani jadi admin page Dr. Uzaimi. Kalau zahirkan nama, mungkin dia pun kena sekat juga di sebahagian negeri. Betul tak? So ditulislah admin. Semalam ada orang tanya dekat inbox pasal hadis. Tuan-tuan, page saya ni soalan satu hari 100. Sampaikan saya kesian tengok kadang-kadang dia kata, Ustaz, bila nak jawab soalan saya? Sabarlah. Kerana bukan awak saja yang bertanya. Ramai lagi orang tanya saya. Saya kena jawab soalan dalam dewan. Saya kena jawab soalan student saya. Saya kena jawab soalan isteri saya pun kadang tanya juga. Abang nak makan apa? Kalau tak jawab, dia tak masak. Soalan ni penting. Jadi saya kena jawab soalan. Dan kadang-kadang hadis yang dia tanya tu saya kena cari dulu. Dan saya ni masa saya terhad. Dulu zaman saya belajar PhD dulu saya aktif lah dengan Facebook ni. Sebab saya tak ada tugas-tugas universiti. Sekarang saya kena baca tesis.
Budak student PhD saya 3 orang. Student master 7 orang. Nampak macam orang ni, relax je kan. Tuan-tuan, penat. Tu yang belum apa-apa pun dah beruban. Saya belum 40 lagi, tapi nampak macam dah tua. Orang tu, Ustaz 40 dah ke? Saya baru 30 lebih. Ish. Bangka dah nampak. Bukan nak mengadu apa, tak. Tapi kadang-kadang kita tanya banyak, orang tanya kita banyak soalan, jadi admin ni lah yang bantu. Dia kata, Ustaz boleh tak saya jawab soalan ni? Saya kata tolong jawab dan bagi kat saya. Terus saya baca. Bila saya baca, saya kata okey, saya approve. So dia akan post dan dia letak admin. Jadi semalam ada satu soalan. Orang tanya pasal hadis berkenaan dengan Nabi tak nak solat orang yang ada hutang. Dia pun tulis dan saya kata okey, post. Bila dia post, hadis tu memang sahih. Nabi tak nak solatkan jenazah orang yang ada hutang. Hadis sahih. Riwayat Tirmizi dan dalam Bukhari pun ada riwayat yang hampir sama. Nak kata ni Nabi ni bab hutang ni Nabi kerah. Sehingga ada sahabat kata, tak apa Rasulullah, aku tolong bayar hutang dia. Baru Nabi solatkan jenazah dia. Tuan-tuan, tapi manusia ni macam tu lah. Dia kata, Rora ni nak jilat Menteri Pendidikan ni. Nak suruh kata bayar juga PTPTN. Sampai ke situ. Sampai ke situ dia fikir. Saya kata jauh betul highway dia. Dia punya U-turn tu. Saya tak nampak langsung. Orang tanya pasal hadis tu, kita kata hadis tu sahih. Dia punya balon saya. Sampai admin saya hari ni gelabah. Semalam dia hantar mesej kat saya pukul 7 malam. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz, saya post ni Ustaz. Tiba-tiba Ustaz kena macam-macam. Saya kata tak apa, biar. Tapi pagi tadi dia macam kelang kabut. Dia siap zahirkan, saya lah yang sebenarnya yang menulis. Letak gambar muka dia lagi. Saya belum sempat nak cakap dengan dia. Petang je dia cakap dengan dia sikit. Saya kata, apa kita nak heran? Tuan-tuan puji saya ke? Tuan-tuan hina saya ke? Saya macam ni juga. Bahkan kalau tuan-tuan hina saya, kutuk saya dengan benda yang saya tak maksudkan dan saya tak buat benda tu. Tuan-tuan kutuk saya dapat pahala. Biarlah orang nak buat apa pun. Tapi dia rasa bersalah. Dia kata sebab aku yang tulis, kenapa orang yang kena? Mungkin dia kata, patutnya aku yang kena, aku pun nak pahala juga kan. Tapi kadang-kadang politik membutakan mata. Dia marah orang yang bagi tahu hadis ni sahih, semata-mata tak selari dengan pandangan politik dia. Mungkin pada dia parti politik lebih besar daripada Nabi. Bahaya. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, mengaji dengan saya, kalau tuan-tuan dengar kuliah-kuliah saya, politik ni politik, kita boleh beza. Dulu tak boleh duduk sekali, pakai songkok pun kena kutuk. Hari ni boleh ta'awun. Betul tak? Dulu siapa yang duduk sekali dengan parti tu? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung pada orang zalim. Nanti kamu kena sambar api neraka. Hari ni bila nak bersama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tak ada masalah. Isu ijtihad kan? Isu kan politik ni ijtihad. Masing-masing ada kecenderungan masing-masing. Tapi jangan sampai bermusuh. Dan jangan sampai bermusuh tu menyebabkan kita ni hentam pula hadis Nabi. Orang baca hadis Nabi, hadis sahih, kita pergi hentam. Bahaya. Jangan jadi macam ni. Jangan ambillah kisah ni sebagai pengajaran. Tak sama dengan mazhab yang dia rasa betul. Dia terus kata bodoh orang tua tu. Bodoh imam tu. Tok guru dia terus sana, tu sunnah Nabi. Jangan duk kata bodoh. Tahu siapa imam tu? Imam tua tu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Zaman dulu kan tak ada Instagram. Dengar nama Abu Hurairah tapi tak tahu muka macam mana. Kan? Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan dalam masalah kita berbeza pendapat ni, jangan melampau. Jangan melampau. Dia kata, mana boleh? Depa ni dah janji dah dulu.
kan, pasal PTPTN nak hapus, yang tu saya tak tahulah. Tapi awak, dia kata, ini ciri-ciri orang munafik lah ni, bila janji mungkir. Jangan hanya tengok ciri orang munafik pada orang lain, tengok ciri munafik pada diri sendiri. Yang mana Nabi sebut dalam hadis yang lain, idza khasama fajara. Di antara ciri orang munafik juga, bila berbeza pendapat, dia melampau. Sehingga orang bincang pasal hadis pun dia bawa kait masuk politik. Melampau. Ini pun sifat orang munafik. Alangkah bagusnya kalau manusia melihat dosanya seperti mana dia melihat gambar. Alangkah bagusnya kalau manusia melihat kesilapannya macam mana dia tengok gambar. Kita tengok gambar macam mana? Orang bagi gambar kat kita. Ni aku tangkap tadi. Kita tengok, lama tengok. Macam kau tengok apa? Aku nak tengok muka aku. Betul tak? Ada tak muka aku dalam tu? Kau nak tengok muka kau buat apa dalam gambar tu? Muka kau ni kau tengok depan cermin kau nampak dah. Tapi manusia suka cari muka dia dalam gambar. Mana muka aku tak ada? Kalau gambar tak ada muka dia, tak ada nilai. Betul? Alangkah bagusnya kalau bab dosa, dia macam tu. Tengok dosa sendiri dulu sebelum tengok dosa orang. Tengok silap di sendiri dulu sebelum tengok orang. Ni membebel lah ni. Maksudnya tak apalah, kita mestilah ada bawang-bawang sikit kan. Kalau tidak nanti tak sedap masakan. Baik. Manakala berpaut pada lutut dan peha. Maksud kalau bangun tak berpaut pada tanah, dia berpaut, dia pegang peha dia nak bangun. Kan ada sebagai orang dia angkat peha dia, lepas tu dia pegang peha dia naik. Yang tu tidak sunnah. Hadis Wa'il bin Hujur lemah kerana sanadnya terputus. Ada hadis tapi lemah. Okey? Baik. Sanad dia terputus kerana ada perawi meriwayatkan daripada Abdul Jabbar dan ayahnya. Tapi Abdul Jabbar tidak pernah mendengar hadis daripada ayahnya. Maksudnya dia, antara dia dengan ayah itu ada gap. Mungkin ayah dia mati awal, sebelum dia meningkat umur yang boleh mendengar hadis. Baik.